رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما نال رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله شباب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا بشروا الدنيا أن الفجر قد بانا أن الفجر قد بانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna ala man yasha'u min ibadihi بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sedang pendengar, penonton, ibu bapa yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Masih lagi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama lagi dalam ruangan untuk mempelajari akan hadis Nabi SAW dalam ruangan yang namanya Sunnati daripada stesen radio setiap hari Jumaat selepas solat asar. Lebih kurangnya kita bersama dengan sebuah kitab yang namanya Syama'il Muhammadiyah bagi Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala yang mati ataupun wafat pada tahun 279 Hijrah. Yang mana pada hari ini kita akan sambung lagi lah dalam hadis nombor 195 ataupun daripada bab ataupun tajuk yang ke-29. Yang mana pada minggu dulu kita telah akhiri dengan doa-doa yang Nabi SAW baca dia sebelum nak makan. Nabi baca doa gapo, dan juga selepas daripada Nabi SAW sudah makan, Nabi berdoa gapo ratik. Kita boleh rajakkan dengan melalui YouTube ataupun Facebook Ta'awun TV. Ulang kaji semula boleh, untuk kita sama-sama boleh tahu kata apa yang kita telah belajar. Yang mana pada hari ini adalah halaqah kita, perjumpaan kita kali yang ke-20. Perjumpaan kita kali yang ke-20 ataupun dipanggilkan kata minggu yang ke-20 lah yang kita telah belajarkan akan sebuah kitab ini. Maka pada hari ini kita akan sambung lagi. Hingga seterusnya kita akan usahakan melajari akan kitab Syama'il Muhammadiyah ini bagi Imam Tirmidzi sehingganya kita khatamkan kitab ini insya-Allah taala. Bab yang ke-29, babu ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ataupun hadis yang telah kumpulkan oleh Imam Tirmidzi, semua itu mengenai dengan qadah. Makna gapo dia qadah, iaitu bekah yang Nabi SAW guna dia untuk minum air. Kalau kita nak terjemah mudah-mudahnya, qadah ni makna kata mangkuk Nabi. Yang Nabi guna mangkuk itu supaya mangkuk rumah kita sekarang ni lah yang kita guna je, buah lauk yang ada kuah. Kita guna mangkuk itu buah lauk yang ada kuah untuk kita makan dia. Tapi semasa Nabi SAW dulu tu, Nabi guna mangkuk itu tu untuk minum jenis-jenis air. Sama ada air saja, sama ada air nabiz. Air nabiz ni air pesing wah kayu yang Nabi SAW bubuh dalam tu, sama ada angun, wazabik ataupun wah tamar bubuh dalam tu, dan juga tinggal dia semalam pagi esok barulah minum air daripada bersama dengan buah kayu itu, ataupun air madu, asal, ataupun laban. Orang panggil itu mangkuk yang Nabi guna. Mangkuk supaya orang panggil itu minum boleh ramai-ramai lah, minum sore ramai-ramai air yang banyak. Manakala masa kita sekarang ni kita guna gelah. Kita guna gelah untuk minum air. Itu qadah Rasulullah SAW guna dia ma yushrabu fihi.
Benda yang Nabi minumkan dengan dia. Nah, dengan dia iaitu al-wi'a. Nah, wi'a bekas gelas yang Nabi SAW minum air yang bubuh dari dia itu sama ada air saja, air nabis, air madu ataupun susu. Hadis yang pertama dalam bab ini, wa an Thabit qal akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha khashabin ghalidhan mudabbaban bihadid. Faqala ya Thabit hadha qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Anas dia, Sabit dia cerita, Anas ni khadim Nabi SAW. Khadim Nabi SAW berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Berkhidmat bersama dengan Nabi ni selama 10 tahun. Anas bin Malik ni. Dia waktu baik mangkuk Nabi yang guna untuk minum air. Susu, madu. Waktu baik mari yang mana rupa mangkuk itu tu, qadah khashabin ghalidhan, yang buat daripada mangkuk yang buat daripada kayu yang tebal. Mudabbaban bihadid. Ada orang panggil kata lapik dia. Lapik kayu itu tu dengan besi sekali lagi pula. Qadahun mangkuk khashab buat daripada kayu, ghalidhan kayu tebal sikit. Mudabbaban tapung sikit ataupun lapik dia tu sekali lagi bihadid dengan besi. Maka Anas waktu baik mari letak di depan Sabit dan juga kata kepada Sabit, kata, ya Sabit, hey Sabit, hadha qadahu Rasulillah. Inilah adalah mangkuk yang Nabi SAW guna untuk minum air dan minum-minum megapo sahaja. Hadis ini dalam sanad dia ada penrawi yang saduq, dipercayai, tapi apabila riwayat hadis ni acak kali yukhti kathiran, acak kali salah. Satu orang lagi nama Isa saduq, dipercayai juga. Tapi walau bagaimanapun cerita ini, isi kandungnya dia, ada satu hadis lagi yang riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia. Daripada Asim bin Ahwal, katanya, aku ni biasa lihat tengok mangkuk Nabi SAW yang duduk bersama dengan Anas. Mangkuk Nabi ni Anas biasa taruh. Biasalah Anas ni dia biasa, ataupun sahabat lain dia orang panggil kata sipai taruh akan saka Nabi SAW untuk nak tabarruk dengan dia, nak pakai dengan dia dan juga ambil barakat dengan dia. Tengok satu qadah, satu mangkuk yang Nabi biasa guna untuk minum jenis-jenis minum wa kana qad insada'a. Mangkuk tu ada orang panggil apa, rekoh sikit. Rekoh fasalsalahu bi fiddah, tapung dia itu tu dengan perak. Maka tapung dengan perak. Bekas orang panggil tak kakor, makna kata guna masa lama dah lah. Maka tapung dia dengan perak. Qala, maka Asim alaihi kata, wa huwa qadahun jayyidun. Dia adalah mangkuk yang baik, aridun yang besar luas, min nadar. Qala Anas kaya kepada Asim kata, inilah mangkuk yang aku biasa bubuh air kepada Nabi SAW minum daripada dia beberapa kali. Beberapa kali. Ini hadis yang riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi di sini ni dia tak riwayatlah kata buat daripada kayu seperti hadis yang ke atas tadi yang kita sebut tu, tapi nak kata qadah Nabi ini ni jayyid, buat daripada kayu juga, min dodar. Buat daripada kayu juga, semua luas sikit. Itu yang riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia rahimahullahu taala. Hadis yang kedua daripada Anas, wa Thabit an Anas, Thabit ambil daripada Anas. Anas katanya, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi asy-syarab kullahu, al-ma'a wan-nabidha wal-'asala wal-labana. Hadis ini adalah riwayat oleh Al-Imam Muslim, adalah hadis yang sahih. Anas dia cerita kata, aku telah bubuh minum ataupun Nabi SAW minum daripada mangkuk ini, minum semuanya. Sama adanya bubuh air Nabi minum, sama adanya biasa buat Nabi minum, sama adanya bubuh
air madu wi Nabi minum, makan, ataupun bubuh laban tusu wi Nabi SAW minum juga. Maka Nabi SAW ada mangkuk dia untuk minum. Untuk guna minum dia. An-Nabi ni makna apa? Nabi ni makna kata air satu bekas kita buh dalam mangkuk, buh dalam gelas. Kalau masa kita sekarang lah ni. Ambil rutab, ambil inab, angun. Dia buh dalam tu. Cena orang panggil atau cena bubuh dalam air. Untuk tinggal dia selama semalam. Cena penuelan dengkun. Maka pagi esok pula ni baru ambil air itu tu mari minum. Dia ada ta'am, orang panggil tu rocat manis sikit itu tu. Kerana rocat bekas rutab dan juga rocat bekas ainab. Mari minum. Wa fi zamanina hadza, tapi masa kita sekarang lah ni tak dah. Hari ni kita nak makan buah kayu, air buah kayu ni mana kita buat? Kita pan dah hari ni. Kita pan lah. Orang panggil kita khalatat. Pan asarat pun pan juga. 6 polamai orang panggil. Kalau kita nak buat polamai bertukal, apple, kisar dengan buah lima, kisar dia. Dan juga makan jadi. Untuk nak buat apa? Kisar sebentar ya. Kisar fi lahdatin wahidatin sebentar. Nak kisar buah kayu gapo nak capur. Boleh ikut nak capur. Nak buah gapo, nak buah macam-macam jenis. Pan saja hari ni, boleh minum dengan rasa dia halawan fadlan minallahi wa minnah. Ini adalah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Zaman kita sekarang lah ni boleh makan nampan. Masa dulu tak ada orang biasanya kerempan biasanya kita boleh minum, kita boleh makan pada hari ni. Itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khususnya kesimpulannya dalam bab yang ke-29 ini mengenai dengan mangkuk Nabi, yang kata Nabi ada mangkuk seumpama dengan gelas kita pada hari ini untuk gunanya minum air, minum air apa sahaja. Seterusnya pergi kepada bab yang nombor 30. Bab ma jaa fi fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang sakut dengan buah kayu Nabi. Ma yatafaqahu bihi ay yatana'amu bi aklihi. Benda yang Nabi sedap makan dia sama ada buah kayu itu rutaban sud atau yabisan ataupun kering, seperti buah tin, seperti buah timun Cina, buah timun ni tango lah, wazabib angun, rutab buah tama sud masak setengah tu, rumman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Al-Quran kata fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman, buah kayu dalam syurga banyak sedap. La ilaha illallah. Buah kayu yang sedap. Kita bagi tengok kata bab ini ni Nabi makan buah kayu gapo tik? Polamai buah kayu gapo yang Nabi SAW suka makan. Hadis yang pertama dalam bab ini daripada An Abdillah. Qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kithaa'a birrutabi. Adalah Nabi SAW makan buah timun. Buah timun ni buah timun batal lah, tangkwa. Al-kitha, buah timun batal orang panggil tangkwa. Cak putih tu. Cak hijau dia tu. Buah timun batal mu kita hari ni lah. Timun batal orang panggil. Al-kitha, timun batal. Nabi SAW makan, sentiasa suka makan timun batal bersama dengan buah tamar rutab. Buah tamar rutab ni buah tamar warna kuning baru-baru masak setengah. Orang panggil tu kerening buah dia ni masak. Dan juga kerening lagi setengah dia tu, duk petik orang panggil apa, duk putik lagi. Tak ada masak lagi lah. Nabi suka makan buah tamar dengan buah timun batal sama. Allah, kita tak biasa lagi tu. Coba sekali bulan Ramadan pada tahun ni, bila buka puasa tu cuma hiris timun batal. Tak bersama dengan buah tamar, buah rutak kalau boleh cari. Musim Ramadan tu mudah cari sikit boleh hadir dia. Kalau musim sekarang ni susah sikit nak cari buah tamar rutak tu. Susah sikit. Tapi Nabi SAW suka makan. La ilaha illallah. Nabi SAW suka makan. Kita nanti ayat lagi hikmat lagi kata hikmat gapo dia kelebihan, apa dia faedah yang Nabi makan buah tamar rutak bersama dengan timun batal. Hadis yang keduanya daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu al-bittikh birrutabi.
adalah Nabi SAW suka makan wah timun Cina pula. Saat ni wah timun Batam. Hak ni wah timun Cina. Wah timun Cina balam mana? Wah timun Cina, wah timun Timur merah-merah yang kita duk makan tu lah. Orang panggil timun Cina. Melayu kita panggil timun Cina lah. Tak tahu lah buah kayu gapo kata yang panggil kata timun Melayu. Buah gapo tak biasa nama Melayu ni. Cina belaka. Kalau ubinya ubi keling. Yang di orang keling pun tak. Kalau timurnya timur orang Cina. Orang Melayu ni gapo tak? Orang panggil buah kayu hak orang Melayu, hak bukit orang Cina, hak bukit hak orang keling tu gapo tak? Kita duk tupai makan buah kayu hak orang lain sajalah. Soalan kata gitulah. Maka Nabi SAW suka makan buah timun Cina. Betik dalam bahasa Arab ni orang panggil kata tengmo. Makan bersama dengan wah rutak juga. Tadi timun batal bersama dengan rutak. Hak ni timun merah bersama dengan wah rutak. Wah rutak. La ilaha illallah. Itulah. Satu laginya Nabi SAW hadis yang seterusnya Anas bin Malik. Hadis yang pertama ini riwayat Bukhari tadi, timun batal tu. Manakala timun Cina tadi tu riwayat Abu Dawud bersama dengan Tirmizi. Hadis yang ketiga semua tu hadis sahih. Hadis yang ketiga Anas dia cerita. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbizi war-rutabi. Nabi makan bersama di antara khirbiz dan juga watama rutab. Watama rutab. Khirbiz ni mana apa? Khirbiz ni orang panggil timun kuning, timun kulit kuning. Yang saya duk tengok-tengok dalam Google, dalam internet tu dia seolah-olah kata supaya dekat dengan dalam bahasa sosial orang panggil kata cantaloupe. Cantaloupe dia ada satu jenis lagi, melon. Satu jenis buah kayu lagi melon, bahasa Melayu tak tahu lah gapo dia tu. Tapi dia melon dengan cantaloupe ni orang panggil kata adik kakak. Kalau cantaloupe kulit kuning, isi dalam kuning. Butir sama ya, lebih kurang ya. Manakala melon itu kulit luar tu ada cat hijau, isi dalam ada cat kuning. Sudah pendengar penonton ibu bapa boleh kita tengok. Boleh kita cari tengok. Wallahu taala alam. Al-khirbiz dalam hadis ni saya sengkakan dia kata adalah cantaloupe lah. Cantaloupe. Nabi SAW suka makan dan di negara Arab di semasa saya di Madinah pun banyak jual di pasar-pasar, di nak-nak yang jual tu orang Arab pun suka makan benda ni. Al-khirbiz war-rutabi. Ini timun orang panggil timun batal, timun tengkuang, timun Cina, betik, betik tengmo dan juga yang ketiga al-khirbiz, timun kulit kuning iaitu cantaloupe. Hikmah dia gapo? Hikmatul jama' bainahuma. Gapo dia? Apa nak makan kapur dua tu nya? Ulama yang kata an-rutab fihi hararah. Wa tamaruta ini dia orang panggil panah. Panah ada udah pun panas sikit dalam dia. Fa huwa yuksir hararatuhu, maka nak memadamkan, nak habiskan panah itu tu dengan biburudati al-bitikh, dengan sejuknya watimun batal, watimun Cina, tengmo ataupun watimun kulit kuning cantaloupe. Padamkan dia. Orang panggil kata panah tu dengan sejuk watimun jenis tiga-tiga itu. Jenis tiga-tiga itu. Allahu Akbar. Nabi SAW panah. Gerti juga dia tu. Habis itu hajjun Nabi. Orang panggil apa? Tanam hidayat yang Nabi, contoh daripada Nabi ini yang Nabi ajar semua yang Nabi makan, yang Nabi apa ni adalah kebaikan belaka. Fihi khair. Adalah benda baik li dunyana wa akhiratana. Sama ada bagi dunia kita, wa dinana, sama ada bagi dunia kita untuk kita nak guna dalam dunia ni ataupun beragama dengan agama Islam dalam dunia ini. Sedikitnya mengenai dengan bitikh timun merah tu. Ada riwayat banyak jugalah yang sebut kata pia nak wi anak, orang panggil tahu wanak tu bik mari jangok itu tu wi maki wa timun Cina. Ada beberapa hadis lah. Tapi hadis semuanya sebut mengenai dengan bitikh tengmo ataupun wa timun Cina. Tidak ada hadis mana yang sahih melainkan hadis ni saja. Hadis ni mengenai dengan Nabi makan watama rutak dengan bitik. Hadis yang lain sebut dengan bitik gapo dia ikutlah. Kelebihan gapo dia katanya Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, wa fil bitik iddatu ahadits la yasih minha syai'un, dan juga mengenai dengan watimun tengmo ini banyak hadis yang ada sebut
Tapi la yasih minha syai'. Tidak ada hadis walaupun satunya yang sahih, melainkan hadis ni saja ya. Melainkan hadis ni saja yang sahih. Habis tu kalau kita sedang pendengar, sedang ibu bapa yang jumpa dengar selepas daripada ni mengenai dengan bitikh, watimung, Cina, tangmo, kelebihan dia gapo sahaja selain daripada hadis ni, semuanya tidak sahih daripada Nabi SAW. Gilaginya hadis nombor 200, itu dua kayu, tiga jenis dah. Dua kayu Nabi makan tiga jenis lah. Satunya kisah, tangkuan, bitikh, tangmo, dan juga al-khirbiz, kuning, orang panggil takhan taluk. Semua tu tiga-tiga kali Nabi suka makan bersama dengan rutab. InsyaAllah kita niat azan, boleh puasa ni kita cuba kali. Yang ketiganya, sama juga iaitu anna Nabi Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW akala bitikh birutab. Semua supaya tadi, makan utama bitikh tu, makan utama rutab dengan bitikh, dengan watimung, tangmum. Hadis nombor 201. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nasu idza ra'aw awwal ath-thamari جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. Hadis cerita ni panjang mengenai dengan wakayu lagi lah yang diriwayatkan hadis cerita ini iaitu Al-Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Maka kisah cerita ini adalah kisah yang cerita yang sahih, hadis yang sahih. Abu Hurairah dia cerita kata di Madinah dulu ni, orang Madinah dia suka menanam buah-buahan. Utama buah zabib, buah tin, buah gapa tu orang Madinah dia ada kebun kan. Maka apabila dia tanam, awal-awal mula-mula sekali dia menanam, maka buah itu tubik timur. Mana kata samrik lah orang mengatakan tanam sudah buah kayu tubik hari. Oh, bujuk. Farhan syadidan. Mana kata dia gembira benar lah kebun dia ni. Buah kayu hidup ni, tumbuh ni, supaya dengan pohon dia kita sekarang ni musim dia, musim mokta, musim longkong. Kebun kita tanam dia, kita tanam mokta, kita tanam longkong. Musim ni, ada buah dia. Mujur tak? Oh, mujur. Jual buah dia banyak mana. Montong lah, cani lah, gap tu ganing lah. Sahabat dia pun, tanam pun dia mujur juga nampak buah-buahan. Selalu dia jepuk sedikit, bawa ke cari Nabi SAW untuk nak ambil barakat daripada Nabi seolah atau nak Nabi doa lah. Nabi ambil buah kayunya dia bawa hari ni, Nabi doa. Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkatilah kepada kami di dalam buah-buahan kami. Ya Allah, berkatilah kepada kami dalam Madinah kami ini, tempat Madinah kami. Wa barik lana, dan juga wilah berkata kepada kami ini, sama ada dalam timbangan mud, kilo lah benda kata masa kita sekarang ini. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah hamamu, khaliluka, sayang rapat denganmu, yang dikasihi olehmu, nabimu. Dan juga wa inni abduka wa nabiyuka, sama manakala aku ini adalah hamamu juga dan juga adalah nabimu juga. Sesungguhnya Nabi Ibrahim doa kepadamu ya Allah untuk berkat kepada kelebihan kepada negeri Mekah, kota Mekah. Maka aku nak minta lah doa kepadamu kata ya Allah untuk berkati kebaikan kelebihan kepada Madinah ini kata, kota Madinah ini kata. Seperti mana Ibrahim biasa berdoa kepada Mekah dan juga ataupun lebih gana daripada Mekah lagi lah aku nak berdoa tu seolah kata gitulah. Maka hari ini keberkatan Madinah sebab Nabi kita berdoa, keberkatan kota Mekah sebab Nabi Ibrahim AS minta doa kepada Allah Ta'ala. Selepas daripada doa sudah belakang tu, Nabi tengok terlihat seorang budak asghar walidin, budak yang kecil benar panggil dia. Dan juga ambil buah kayu itu tu beri kepada budak tu. La ilaha illallah. Beri buah kayu itu kepada budak itulah. Ini adalah
Orang panggil kata lemah-lemuk, Nabi SAW, orang yang ada ramai di sisi Nabi ramai, tapi Nabi pilih yang kecil. Nunjuk kata tu Nabi itu sangat rahmat kepada budak yang kecil. Hadis nombor 202 seterusnya, عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت بعثني معاذ ابن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من كثاء زرب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. Cerita ini daripada seorang perempuan lah, Rubai' nama dia. Seorang perempuan yang namanya Rubai', anak perempuan, anak betina kepada seorang lelaki yang namanya Muawiz bin Afra. Itu nama yang comel jugalah. Muawiz ni kita boleh letak. Rubai' kalau kita boleh letak nama anak kita, coba. Rubai', tapi rasanya susah sikit lah orang Melayu ni kalau tak nama Rubai' ni. Kalau orang perempuan tak nama Rubai' hari ni, Allah, orang Melayu dia suka panggil nama pesing kerak. Muhammad panggil mak, Ismail panggil mak. Macam-macam orang Melayu panggil lah. Kalau Rakiyah je panggil Yah saja. Aisyah panggil Syah saja. Habis tu kalau letak nama Yak ni, Rubai' panggil Yak kepada anak kita boleh hadir. Orang Melayu susah sikit lah tak nama, kerana suka orang Melayu ni, orang panggil tu suka al-ikhtisar, suka kerak nama dia dipanak, orang panggil wak sipulia, orang panggil la ilaha illallah. Rubai' tina cuba tak kalau pergi banding dah. Warna letak nama ni lah. Muawiz comel juga. Muawiz, insya-Allah. Saya pun suka nama ni. Nama-nama anak-anak saya pun tak mula dengan nama mim lakah. Menurut bapa saya lah. Ada kakak saya pun mim lakah, anak dua orang pun mim lakah, Musaffar dan juga Muhibban. Boleh jadi Muawiz ni. Boleh letak nama jugalah kalau kita suka letak. Muawiz bin Afra. Dia cerita, Rubai' ni lah cerita lah. Dia cerita kata satu kali bapak dia, Muaz ni. Bukan Muaz, ba'athani Muaz. Muaz ni pak saudara dia. Pak saudara dia. Pak dia Muawiz. Pak saudara dia Muaz. Muawiz. Muaz bin Afra hatta dia. Suruh dia ni, suruh Rubai' ni bawa satu bekas buh rutak dalam tu. Bawa pergi. Buh rutak dalam, dan juga di atas dia tu, di atas rutak tu kisah zurbin. Maknanya apa kisah zurbin ni? Orang panggil kata timbung kecil. Kisah saja tu timbung batal, tapi kisah timbung putih, timbung putih halus tarening, tak ada panjang, jadi bulat sikit dia itu, dan juga ada bulu. Jenis ada bulu. Saya pun tak ada biasa tengok. Negeri Arab dulu pun sepo-sepo dengan lalu-lalu lah, nampak-nampak lah, tapi tempat kita ni wallah ta'ala alam, saya tak biasa nampak dah. Gidi mana tak ada nampak. Jadi bulu sikit, dan bulu dia nampak kata tajam. Wallah ta'ala alam. Nampak kata tajam. Kisah zurbin orang panggil. Rupa dia halus, bulu ada. Kalau kisah saja timbul batal tangkuam. Buh di atas tu. Maka gisapa kepada Nabi, pergi kepada Nabi. Gisapa Nabi, nampaknya Nabi ambil timun tu. Suka makan timun lagi. Koyak timun makan. Wa kana Nabi SAW yuhibbul kisah. Dan juga Rubai' kata semasa aku pergi ni watama, dan juga timun ada bulu ini ni bagi kepada Nabi ni. Semasa tu ada pakaian orang panggil hilyah. Dan pakaian hiasan yang telah mari daripada negeri Bahrain. Maka dia makan newah kayu kepada Nabi bermolek. Makan newah kayu kepada Nabi bermolek. Maka Nabi duk cara dengan baju hiasan yang pakaian yang baru sampai daripada Bahrain. Maka bermolek newah kayu, Nabi ambil sedikit daripada hiasan baju-baju ataupun pakaian itu, beri kepada Rubai'. Famala ayadahu minha fa'atanihi, kepada dia. Hadiah lah. Muja sungguh dia. Tapi kisah ini adalah kisah yang dhaif, kerana dalam sanad hadis ni ada 2-3 orang lah. Satu orangnya iaitu Muhammad bin Humaid Al-Razi, dhaif ulama ya.
Dan juga syekh dia, tok guru dia ambil daripada Ibrahim bin Mukhtar Saduq. Dan juga syekh dia lagi Muhammad bin Ishaq, satu orang ulama yang terkenal juga mudallis. Mudallis makna kata nyusuk orang panggil tak ada zahir mana riwayat dia. Maka sanad ini ulama yang kata dhaif. Dhaif. Tidak sahih daripada Nabi SAW. Hadis yang terakhir sama je, kisah dia sama je. Dan juga boleh mari kata wari untuk nak menguatkan riwayat tadi lah, nak kuat riwayat tadi, kisah yang sama. Tambah hadiahnya hiasan ataupun hilyah yang Nabi wi kepada Rubai' tadi itu katanya zahaban mah. Wi kepada dia itu mah. Wi mah kepada dia. Wallahu ta'ala alam. Pergi kepada bab yang seterusnya, bab yang ke-31. Bab ma jaa fi sifati syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarabi 32 syarabi. Dan juga 31 syarabi. Makna apa syarabi ni? Libayani makana yashrabuhu. Gapo yang Nabi minum? Nabi minum gapo hati? Dan juga bab seterusnya selepas daripada tadi, sifati syurbi, cara Nabi minum balas mana? Tu dia. Gapo yang Nabi minum ni, dan juga selepas tadi ni Nabi minum balas mana? Hadis yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana ahabba asy-syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul barid. Adalah minuman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan sekali, satunya manis, duanya sejuk. Satunya manis, duanya sejuk. Tapi sejuk di sini boleh ada tak suka sejuk biasa orang panggil. Sejuk biasa orang panggil, tak nak panas, tak ada sejuk ais seperti kita hari ni, air batu seperti kita hari ni lah. Kerana pada zaman Nabi mana ada tujing, mana ada peti, mana ada bekas air batu, tak ada. Tak ada. Maka sejuk di sini mana kata air biasa lah. Air biasa tu sejuk dah. Air sejuk orang panggil. Kalau batu, air batu jadi batu sejuk pula tu. Itu yang Nabi SAW suka manis. Habis tu Nabi dia suka buah rutab, suka buah inab, zabib, untuk nak jadi air, orang panggil tak air nabith. Air nabith yang kita sebut tadi tu. Orang panggil kita cek polemai dalam air saja tu. Semalam pagi esok makan. Malam esok makan. Al-hulwu manis itu tu iaitu manis orang panggil tak air yang Nabi cek upuh kayu hak ni pun dia ada rasa manis lah selepas daripada cek semalam tu. Habis tu manis. Habis tu Nabi SAW suka yang manis, suka yang sejuk. Apa dia faedahnya? Faedah dia al-barid dan juga al-hulwu, manis campur dengan sejuk ni, apa dia faedahnya? Faedah dia itu falma'u alladhi jama'a bainal halawati wal burudati min anfa' ma yakunu lil badan wa atyab. Ini adalah minuman yang ada manis dan juga sejuk, adalah minuman yang paling baik, bermanfaat kepada badan kita banyak sekali. Badan kepada kita banyak sekali. Ya. Itu Nabi SAW minum apa hati? Minumnya air yang sejuk dan juga air yang manis. Air yang manis. Lagi-laginya hadis yang seterusnya, Ali bin Abbas qala dakhaltu ma'a Rasul sallam ana wa Khalid al-Walid ala Maimunah faja'atna bi'ina'in min laban فشرب رسول صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. Hadis ni cerita lah yang panjang juga. Ibn Abbas dia yang kata satu kali kami bertiga, saya Abdullah bin Abbas dia kata, Nabi dan juga Khalid bin Walid pergi kepada rumah Maimunah. Maimunah mak saudara kepada Ibn Abbas. Maimunah ni
Bagi kepada rumah Maimunah ni, Maimunah akik tusu mari kepada Nabi. Akik tusu kepada fak dia 3 orang lah boleh bekah. Bi'ina satu bekah, bertusu, 3 orang boleh minum. Semasa tu Ibn Abbas duduk sebelah kanan Nabi. Khalid bin Walid duduk sebelah kiri Nabi. Nabi duduk setengah. Asyurbatu laka. Bawa minum sudah, Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Apa kepada Abdullah bin Abbas lu? Sebab Abdullah bin Abbas duduk belah kiri. Patutnya kalau kira Khalid bin Walid lebih tua daripada Ibn Abbas budak lagi. Tapi dengan sebab sewaktu semasa itu Abdullah bin Abbas duduk belah kanan. Habis tu sunat kita mula dengan belah kanan. Pergi belah kanan. Kat ta'aruf ke, kecek ke, harakah ke, apa balah mana dia itu tu. Li'annahu ala yamini Nabi SAW. Faman kana ala yamini syarib budi abihi. Dia duduk tepi. Dia duduk belah kanan bagi orang minum. Maka selepas daripada tu dialah orang mula. فإن شئت آثرت بها خالدا أي فضلته وقدمته على نفسك في الشرب ويستفاد منه أن الأيمن له أن يؤثر على يسار الشارب في نفسه. Selepas itu kepada Khalid lah. Mereka kata selepas daripada minum sudahnya Abdullah bin Abbas, kepada Khalid pula. Kepada Khalid pula. Maka selepas daripada tu sudah minum 3 orangnya, Nabi ayat. Siapa sahaja makan kepada kita. Siapa makan kepada siapa sahajanya, patutlah dia berdoa lah. Berdoa kepada orang yang itulah, makan lah. Ini makan. Yang pertama sekali makan. Yang kedua doa orang yang tusu. Yang pertamanya kalau orang makan kepada kita nak berdoa apa kepada dia? Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkati kepada kami ini pada apa yang dia pada tu. You makan kata berkata kepada kami dengan sebab kami makan benda tu yang dia tu. Wa at'imna khairan minhu, dan juga kepada kami ini makanan yang lebih baik daripada makanan ini lagi lah. Doa tambah lagi. Kerana makanan ni yang boleh makan pun daripada Allah Ta'ala juga. Maka kalau nak makanan yang baik lagi, doa minta kepada Allah Ta'ala lah. Yang keduanya, kalaulah ada siapa minum tusu kepada kita berdoa kepada dia. Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berkati kepada kami dalam minum tusu ini. Wazidna minhu, dan juga tambah lagi lah kami boleh minum tusu lagi lah. La ilaha illallah. Boleh minum tusu lagi lah. Hikmah di sininya, apa Nabi sebut dalam ta'am, iaitu khairan minhu, lebih baik daripada tunya. Iaitu wal barakah huna, barakah dalam makanannya iaitu intifa'ul badan. Apa orang panggil, makanan itu faedah kepada kita. Dan juga badan kita selamat daripada segala mudarat yang ada dalam makanan. Wa at'imna khairan minhu, dan juga builah makanan yang lebih baik daripada tu. Makna apa? Yassir lana ta'aman akhar, memudahlah kepada kami, ya Allah, makanan yang mudah, makanan kepada kami yang lebih baik daripada makanan ini lagi. Itu dia makna dia tu. Makna dia. Sama juga dalam tusu tadi lah. Gapanya yang kita dapat kesimpulan sini, Nabi makan apa dia? Tusu. Yang pertamanya asjo, rasa dia manis. Yang ketiga, manis di sini masuk lebih lah. Kalau tusu manis pun boleh. Air madu, orang panggil nampeng, masuk juga. Apa lagi? Laban. Di sininya laban dalam kisah yang kedua ni, iaitu tusu. Makanan Nabi. Nabi suka makan tusu. Bab yang akhir kita pada hari ni, bab yang ke-32. Bab ma jaa fi sifati syurbi Rasulullah SAW. Bab yang sakut dengan Nabi SAW makan ni balah mana? Nabi bukan makan, Nabi minum balah mana? Cara mana Nabi minum? Diri ke? Duduk ke? Nabi menyawa ke dalam gelas dia, dalam bekas, dalam mangkuk dia, dalam minum dia itu tu balah mana? Hadis yang pertama, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam wa huwa qa'im. Adalah Nabi SAW minum air Zamzam dengan hal keadaan berdiri. Nabi minum air Zamzam berdiri. Nabi berdiri minum air Zamzam. Ini yang pertama, hadis yang diriwayat oleh Bukhari Muslim, hadis yang sahih. Pergi kepada hadis yang kedua, kita baca dan kita akan hurai. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idah. Adalah Nabi SAW, iaitu tok dia tu, jaddah. Nah, jadi dia tu, tok dia tu. Biasa tengok lihat Nabi SAW minum dengan keadaan duduk katik dan juga berdiri katik. Hadis yang kedua ini riwayat oleh Imam Tirmizi, Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Nah, Ibnu Majah. Katanya Nasa'i sama juga. Nah, hadis yang ketiga dalam bab ini 208. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal saqaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im. Aku biasa air Zamzam kepada Nabi minum, maka Nabi minum air Zamzam itu dengan keadaan diri. Nah, hadis ni dia sebut belah mana tu? Nah, sama je. Hadis riwayat Bukhari, Muslim juga jalan yang sama ya. Daripada hadis 200 ni tadi tu. Nah, hadis yang terakhir mengenai dengan bab ini berdiri duduk ni. عن النزال بن سبرة قال أتى علي بقوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. Cerita dia Nazan. Nah, kita satu kali ni ada orang-orang air satu keni kepada Ali bin Abi Talib. Yang mana Ali bin Abi Talib pada masa itu tu duduk di rahbah. Rahbah ni ada dua makna. Katanya satu makna dia, satu makna dia itu rahbah, satu tempat yang terletaknya di mana Kufah yang duduk di Iraq sekarang ni. Itu makna yang pertama, kerana Ali ni dia mati syahid di Kufah tu. Dia dibunuh di Kufah. Kubur dia di Kufah. Kata satu makna lagi, katanya rahbah dalam bahasa Arab maksudnya tempat yang luah, satu tempat yang ada dalam masjid. Al-makan al-wasi' fil masjid. Boleh hadis masa tu Nabi Ali duduk dalam masjid, tempat yang luah, orang-orang satu keni air kepada dia. Boleh jadi kedua-dua lah. Maka Ali ambil keni air tu cuah air. Dan juga basuh tangan dia. Setelah kata Nabi Ismail lah. Wa matmada. Koma. Berkoma. Itu pun 4. Wastansyaqa wa masuk air dalam hidung. Wa masaha wajahahu. Muka dia. Sapuh muka dia. Basuh muka dia. Zira'aihi. Tangan dia sampai ke siku. Wa ra'sahu. Sapuh kepala dia. Selepas daripada sudah belakang tu, syariba wa huwa qa'im. Minum air dengan keadaan diri. Ali bin Abi Talib. Diri. Maka dia yang kata inilah cara aku buat tadi ni adalah wuduk. Cara mi asma'i bagi orang yang dia tak habis asma'i tapi boleh mi asma'i seperti ni. Kerana aku biasa tengok Nabi buat macam ni. Cerita dia ni adalah cerita yang diriwayat oleh Al-Imam Bukhari. Cerita yang sahih. Maka yang kita dapat daripada 2-3 hadis tadinya, satunya kata Nabi minum diri katik, minum duduk katik. Dan juga Ali sendiri pun minum diri juga. Katanya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ini adalah kitab Zadul Ma'ad, dia kata pada mana? Wa kana min hadyin Nabi SAW asyurbu qa'idah. Biasanya, bab yang Nabi contoh daripada Nabi ini, petunjukkan daripada Nabi ini dalam untuk kita nak minum air, iaitu asal dia itu duduk. Nabi duduk. Hadyuhu al-mu'tad. Ini adalah biasa Nabi haludah. Kata Nabi apabila minum, Nabi duduk. Biasa kebanyakan haludah. Tetapi wasahha anhu, ada hadis yang sahih riwayat daripada Nabi larang tak sewi minum diri. Ada hadis yang sahih Nabi larang tak sewi minum diri. Wasahha anhu, dan juga sahih juga hadis yang riwayat daripada Nabi kata siapa yang minum diri, Nabi suruh dia ini mutah tubik hari semula. Waktu tubik hari. Sahih juga. Yang ke berapa tu? 3. Ada juga yang sahih daripada Nabi, katanya Nabi SAW ni minum diri. Seperti hadis tadi, Nabi minum diri tu. Balah mana kita nak ambil taujih ni orang panggil nak ambil kesimpulan dalam bab ni balah mana? Ada yang royak kata larang tak saya minum diri. Ada yang royak kata pia yang minum diri suruh mutah tubik hari. Ada yang royak kata riwayat kata Nabi sendiri ni biasa minum
berdiri. Hukumnya dia balas mana? Pendapat yang pertama, royak kata, hadha nasikhul lin-nahi. Hadis yang mari royak kata Nabi SAW minum diri ni seolah kata mari nak nasikh, mari nak ilgha, mari nak membatalkan hukum larang asal royak kata tak boleh minum diri. Batal. Belum ni larang, tapi mari boleh minum, habis, tak ada larang. Main kan. Pendapat yang pertama nasikh mansukh memang. Pendapat yang kedua yang kata mubayyinun anna an-nahya laysa lit-tahrim. Untuk nak kita tahu kata minum diri ni bukan dia hukum haram dah. Minum diri ni hukum lara-lara tu bukan kata haram dah. Buat dosa dah. Tapi nak menunjukkan kata minum diri itu tu boleh tapi kalau tinggal. Mana kata minum duduk hak tu lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Afdal, saya panggil. Al-aula, lebih aula lagi. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, katanya la ta'arud. Tidak pelanggar sikit dua-dua dalil tu. Sama ada berdiri dan juga ada yang tak lari tak boleh berdiri. Kerana fa'innahu innama syariba qa'iman lil hajah. Kerana Nabi SAW minum diri tu dengan sebab ada hajat, campen orang panggil. Orang halak air kepada dia semasa duduk di Mekah tu. Orang halak azam-zawi kepada dia tu, dia minum selalu dah. Sebab hadha mawdi'a hajatin. Orang panggil tempat yang susah nak duduk. Paksa orang panggil temi kom campen dia tang. Dem nak kena ciun. Kesimpulannya Allah Taala alam lah. Biasakan Nabi tu duduk kebanyakan. Minum duduk. Tapi kalau paksa sungguh kena orang panggil tak kena diri, tak ada gapo, tak ada haram sikit habuk. Tak ada haram sikit habuk. Itu hukum kesimpulan kita mengenai dengan bab inilah. Kerana kedua-dua hadis yang mai royak kata berdiri dan juga lari diri sahih belaka. Sahih belaka. Kalau tak ada camping ke apa duduk macam kalau camping kena berdiri, tak ada gapo berdiri. Pergi kepada seterusnya, hadis 210. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. Hadis riwayat Muslim. Adalah Nabi SAW apabila minum, kana idza shariba fil ina la yashrabuhu daf'atan wahidah. Nabi tak minum sekaligus sudah dak. Nabi minum 3 kali. Nabi minum sekali, tubik nyawa. Minum yang 2, tubik nyawa. Minum yang ketiga, waktu bek nyawa. Orang panggil tu yatanafas, ambil nyawa lah, ambil nafas. Ambil nafas. Sebab itu adalah lebih baik lah. Orang panggil tu air masuk di buh, panggil tu loli yang rangkaiของเราได้ดีกว่าหล่อเลี้ยงni, masuk air lagi. Nafas. Hadis yang kedua yang kata Nabi SAW Ibn Abbas. Hadis yang kedua Ibn Abbas, dhaif sikit lah, tapi hadis asal tadi Muslim sahih, tak ada apa. Anna Nabi SAW kana idza syariba tanaffasa marratain. Tadi sebut 3 kali nafas, saat ni sebut 2 kali nafas. Tak ada gapo-gapo lah. 2 nafas ke 3 kali nafas, tak ada gapo. Tapi nak katanya yang paling tinggi sekali Nabi minum 3 kali, Nabi nafas. Nabi menyawa 3 kali. Minum, waktu baik nyawa. Minum, nyawa. Minum, nyawa 3 kali. Ini sunnah. Kerana boleh jadilah hikmat dia tak boleh nyawa dalam minum tu takut. Kita siuk ke, kita habis tu istilah hajar kita tak usah kita siuk makan ni. Orang pernah siuk, misalnya makan ni panas, kita siuk nak sejuk. Ni larang. Nanti kita boleh ada sabar selepas daripada ni lagi. Dan juga nyawa dalam minum itu tu boleh ada ceruk masuk gitulah, jaga. Habis tu nyawa luar. Masuk minum tak ada nyawa. Hadis 212. An Abdurrahman bin Abi Amrah an jaddatihi Kabshah qalat دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعتها. Satu kali Nabi mari syari Kabsyah lah, seorang sahabat Tina, Kabsyah al-Ansariyah.
adik betina ataupun kakak betina bagi sahabat yang namanya Hassan bin Thabit. Nabi mari sudah, Nabi nampak bekas air tu sakut atas. Maka Nabi cebok air, Nabi berdiri minum dengan keadaan berdiri. Selepas daripada tu Kabsyah pergi minum air. Fi kirbati ni di mulut dia, boleh lihat wi'a, mulut ataupun tempat yang mulut bekas untuk minum. Kirbah ni orang panggil kata bekas air yang buat daripada kulit binatang yang telah menyucikan dia. 213. Kana Anas bin Malik yatanaffasu fil ina' thalathan wa za'ama Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina' thalathan. Samalah. Sahabat ni Nabi nyawa 3 kali, nafas 3 kali semasa minum pun dia buat tu. Anas khususnya Anas turut. Iltizam bi adab, untuk nak serupa dengan adab-adab Nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis seterusnya, an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sulaim wa qirbatun mu'allaqatun فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. Sama supaya tadi lah, Kabsyah Ansariyah. Nabi SAW ni nampak pergi kepada rumah Ummu Sulaim, nampak bekas air duk sakut. Nabi minum dia dengan keadaan berdiri. Minum air dengan keadaan berdiri. Hadis yang terakhir pada hari ini sama juga mengenai dengan hadis minum diri lah. An Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas an Abi, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang telah ditentukan Nabi kata dia adalah ahli syurga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'ima. Nabi minum keadaan berdiri. Itu semuanya hadis yang kita belajar pada hari ini. Tak ada gapalah kita nak minum berdiri, tak ada gapalah. Kesimpulannya ya juz. Boleh harus kita nak minum berdiri. Tapi yang lebih baik afdal kita minum dengan keadaan duduk, kerana al-mu'tad adat Nabi biasa kebanyakan dia itu tu Nabi minum dengan keadaan duduk. Itulah kita pada hari ini, cukup sekadar ni. Masa lebih kurangnya 57 minit, belum sampai 1 jam lagi. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan mengenai dengan minyak wangi. Minyak wangi ni mengatakan minyak bau Nabi lah. Minyak bau Nabi SAW bakar minyak bahu, kapur dia balas mana, orang tidak boleh bakar kedak. Dan juga kaifa kana kalam Nabi kecek balas mana. Perkataan dia, Nabi suka dia balas mana. Itu yang kita akan sambung lagi lah pada minggu depan, insya-Allah. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا